Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Adakah kerajaan mengupah berunding kleptokrat? Mudahnya bagi syarikat berunding asing menjana pendapatan jika negara memandang rendah kepada keupayaan modal insan tempatan. Mereka yang dilihat diabaikan termasuk pakar perunding tempatan, profesor di universiti dan penjawat awam dalam kementerian-kementerian di negara ini. Itulah maksud kenyataan pengerusi Pakatan Harapan merangkap Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila beliau mempersoalkan kos menyiapkan buku rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 yang amat tinggi berdasarkan angka dan trend dari beberapa tahun sebelum ini. Isu pokok adalah mengapa angka sebegini tinggi dibelanjakan untuk mendapatkan khidmat perunding asing ketimbang kepakaran tempatan, soal beliau. Presiden keadilan itu enggan menarik balik kenyataannya apabila Ahli Parlimen PAS Kuala Krai, Abdul Latif Abdul Rahman berkata dakwaan Anwar itu telah menyinggung perasaan dan merendahkan pegawai kaki tangan awam Unit Perancangan Ekonomi EPU di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Ekonomi yang bertungkus lumus menyiapkan RMK-12. Sebaliknya, Anwar menemplah Abdul Latif menerusi huraian mengapa beliau berkata demikian dan menggesa kerajaan supaya tidak bergantung kepada perunding asing untuk membuat buku rancangan Malaysia. Saya difahamkan 5-6 tahun lalu, kerajaan sudah belanja 1.8 bilion ringgit dan saya nak tanya, lebih 2 bilion ringgit diberikan kepada konsultan untuk menyiapkan buku rancangan Malaysia ke-12 dan seterusnya. Kita tidak menafikan kenyataan bahawa staf Unit Perancangan Ekonomi, penjawat awam menjalankan tugas, menyempurnakan tugas, malah saya beri komentar yang positif. Terima kasih kepada mereka. Saya nak YB ulas perkara ini juga kerana rancangan Malaysia ke-12 merangkumi banyak aspek termasuk kepentingan pekerja. Tetapi bila Kuala Krai kata fitnah, ini masalah tak buat kerja homework ni. Templaknya, malah Anwar membangkitkan semula soalan Ahli Parlimen Kelana Jaya, Wong Chen, mengenai isu yang sama pada 12 November 2013. Apa jawab Menteri Keuangan ketika itu? Pada 2009, kerajaan membelanjakan 1.2 bilion ringgit untuk bayaran perunding. 2010 bayar 1.6 bilion ringgit. 2011 bayar 1.7 bilion ringgit. 2012 bayar 1.8 juta ringgit dan 2013 hingga Oktober 2021 jumlah keseluruhan 7.2 bilion ringgit. Maknanya dalam 5 tahun 7.2 bilion yang telah dibelanjakan. Maknanya sebulan kerajaan bayar kepada perunding luar 125 juta ringgit dengan purata kalau satu hari sama dengan 4 juta ringgit. Jelas Anwar di Dewan Rakyat kemarin. Menteri Keuangan pada tahun yang disebut Anwar ialah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Malah Anwar mengungkit kenyataan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz pada 1 April 2021 yang berkata perunding tempatan bayarannya tidak boleh melebihi RM500,000 tetapi perunding asing boleh beri 50 juta ringgit atau lebih. Ini pilihan kita, sama ada bantu perunding tempatan, universiti tempatan atau terus harapkan juruaudit asing. Jadi saya mendesak kerajaan, jangan hanya bergantung perunding asing kerana ada keupayaan menggunakan perunding tempatan, kepakaran universiti tempatan serta penjawat awam yang berkemahiran, ujarnya. Mengulas mengenai penafian kerajaan tebuk atak berhubung kenyataan Anwar itu, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Sepang Muhammad Hanifah Maidin mencabar agar Ahli Parlimen Port Dickson itu
dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan di bawah Peraturan Mesyuarat 36/12 Peraturan-Peraturan Berbahas Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Peraturan Mesyuarat 39/912 adalah mengenai isu-isu ucapan menyebut mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan bagi kesalahan itu. Pendedahan Anwar ini membuatkan kita tertanya-tanya, hebat sangatkah perunding asing ini berbanding rakyat negara ini sendiri yang lebih maklum mengenai situasi tempatan? Sedih jika manifestasi kera di hutan disusui, anak di rumah mati kelaparan. Takkan isu yang melibatkan dana rakyat yang berbilion ringgit ini pun ahli Parlimen PAS hendak pertahankan? Rakyat tidak mahu pemimpin yang hanya cekap untuk klepet sana, klepet sini, lalu berkembang menjadi kleptokrasi. Rakyat masih ingat lagi kenyataan Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man pada 7 Ogos 2017 yang puas hati penjelasan Ketua Pegawai Eksekutif One Malaysia Development Berhad, One MDB, Arul Kanda Kandasamy, berhubung dengan pelan rasionalisasi syarikat berkenaan. Kini kita diberitahu kerajaan dibelenggu hutang legasi tidak produktif berjumlah 1 trilion ringgit dan perlu menyelesaikan hutang tersebut. Hakikat ini disebut oleh Tengku Zafrul Abdul Aziz pada 26 April yang berkata, hutang dan liabiliti kerajaan meningkat kepada 89.2% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Daripada jumlah tersebut, 15% daripadanya dalam bentuk komitmen jaminan dan 1MDB. Menurut beliau, bayaran faedah syarikat 1MDB sahaja berjumlah 1.7 bilion ringgit setahun. Selain hutang prinsipal 1MDB berjumlah 14.7 bilion ringgit dan hutang prinsipal syarikat SRC International dengan baki sekitar 2.5 bilion ringgit masing-masing akan matang pada tahun 2022. Itulah yang Anwar maksudkan, ahli parlimen kena buat homework sebelum buka mulut. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran agar pemimpin diberi kepada mereka yang layak sahaja, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Nisa ayat 58, terjemahannya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat.